Ahmad Suraji atau nama sebenarnya Sagimin dilahirkan pada 10 Januari 1949 di Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Suraji merupakan anak sulung daripada dua beradik. Menurut sumber, bapanya merupakan seorang dukun dan telah meninggal dunia ketika Suraji baru berusia 7 bulan. Tinggallah Suraji bersama ibu dan adiknya di kampung halaman mereka. Kehidupan zaman kanak-kanak Suraji tidak seindah yang disangka. Dia telah menjadi seorang kanak-kanak yang sangat nakal dan pernah terjatuh ke dalam perigi yang sangat dalam akibat kenakalannya sendiri. Tetapi Suraji bernasib baik kerana dia terselamat dari kejadian tersebut. Oleh kerana itu, ibunya memanggil Suraji dengan nama Nasib. Selain itu, dia yang sering membawa kelewang, iaitu satu alat seperti pedang, ke mana-mana dia pergi, menyebabkan dia turut digelar sebagai Nasib Kelewang oleh penduduk sekitar. Setelah dewasa, dia menukar namanya kepada Ahmad Suraji. Ketika usianya mencecah 27 tahun, Suraji telah mengahwini seorang wanita bernama Tumini. Hasil perkahwinan itu, mereka dikurniakan 4 orang anak lelaki. Tetapi amat mengejutkan apabila Suraji mengutarakan hasratnya untuk bernikah lagi dengan kedua-dua adik iparnya sendiri, iaitu Tuminah dan Natiah. Walaupun hasratnya itu ditentang hebat oleh ibunya, Suraji tetap berdegil dan meneruskan perkahwinan tersebut. Sementara isteri pertamanya, iaitu Tumini, hanya mampu reda dengan keputusan suaminya. Selepas mendirikan rumah tangga, ketiga-tiga istrinya tinggal dalam satu rumah yang sama. Malah, Suraji telah menghalau ibu kandungnya keluar dari rumah tersebut kerana tidak tahan sering ditegur dan dimarahi ibunya. Suraji juga pernah dimasukkan ke penjara kerana telah mencuri lembu penduduk kampung dan kemudian dibebaskan. Suraji dikatakan mula menunjukkan minat dengan amalan ilmu hitam dan perdukunan ketika usianya seawal 12 tahun lagi. Ketika usianya mencecah 20-an, Suraji semakin serius hendak menjadi seorang dukun seperti arwah bapanya. Dia mempelajari ilmu tersebut dari buku-buku dan kitab peninggalan bapanya yang terkandung mantera. Selepas satu insiden di mana dia kononnya telah menyelamatkan kawannya yang sakit, nama Suraji semakin dikenali sebagai seorang dukun yang sangat hebat seperti arwah bapanya. Oleh itu, Suraji mendapat satu nama gelaran yang lain, iaitu Datuk Maringgi oleh penduduk sekitar. Segalanya bermula pada tahun 1986, iaitu ketika usianya 36 tahun. Suraji dikatakan bermimpi berjumpa dengan arwah bapanya yang memberitahu akan memberikan ilmu yang sangat kuat kepadanya. Selain itu, ilmu ini juga berupaya untuk menjatuhkan musuh, melindungi diri dan paling penting, mampu menyembuhkan pelbagai penyakit. Pada keesokan harinya, selepas bangun dari tidur, Suraji berasa risau memikirkan syarat tidak masuk akal yang diberi oleh arwah bapanya di dalam mimpinya itu. Kerana untuk memiliki ilmu tersebut, Suraji perlu membunuh seramai 72 orang wanita dan meminum air liur mangsa. Disebabkan terlalu taksub ingin menguasai ilmu tersebut, Suraji pun memulakan aksinya. Target utamanya adalah dalam kalangan pelanggannya sendiri, iaitu wanita-wanita yang datang berdukun dengannya untuk meminta menaikkan seri kecantikan. Sebelum membunuh mangsa, Suraji masih mengaut keuntungan dengan meminta bayaran dengan perkhidmatan yang diberikannya. Untuk rawatan itu, para wanita perlu bertemu berdua dengan Suraji pada waktu malam. Suraji kemudian membawa mangsanya ke kebun tebu di belakang rumahnya. Suraji kemudian menyuruh mangsa membuka pakaian dan berbogel sebelum meminta mangsa masuk ke dalam satu lubang yang telah digali hingga ke paras leher.
Kononnya, itu adalah rawatan yang digunakan untuk menambahkan lagi aura kecantikan. Para pelanggannya yang terlalu taksub itu mempercayai kata-kata Suraji dan menuruti segala arahannya. Namun selepas mereka masuk ke dalam lubang tersebut, Suraji bertindak mencekik mangsanya dan menjerut mereka menggunakan wayar sehingga mati. Untuk melengkapkan ritualnya itu, Suraji kemudian menyedut air liur mangsa dan menghadapkan muka korbannya agar mengarah ke arah rumahnya bertujuan untuk mendapatkan lagi kesaktian. Suraji tidak melakukan semuanya sendirian. Sebaliknya, dia dibantu oleh isteri pertamanya, iaitu Tumini. Tumini akan membantu menanam mayat-mayat mangsa dan mengumpul pakaian serta harta benda milik mangsa. Kejadian tidak berperi kemanusiaan ini berterusan berlaku dari tahun 1986 hinggalah tahun 1997, iaitu selama hampir 11 tahun. Perbuatan jahat mereka ini langsung tidak disedari oleh orang ramai sehinggalah pada 27 April 1997 apabila segala-galanya mula terbongkar. Pada tarikh tersebut, penduduk kampung telah menemui mayat seorang wanita yang dikenali dengan nama Sri Kamaladewi di kebun tebu di belakang rumah Suraji. Keadaan mayat Kamaladewi pada ketika itu sudah mula mereput. Ibu bapa Kamaladewi menyangkakan anak mereka itu dibunuh oleh suaminya kerana beberapa hari sebelum kematiannya, suami isteri itu telah bertengkar. Namun, pihak polis masih menjalankan siasatan lanjut dan mengumpul bukti untuk mencari siapakah pembunuh sebenar yang terlibat di dalam kes tersebut. Ketika dalam siasatan, seorang penarik beca telah tampil memberi kenyataan dengan memaklumkan kepada pihak polis bahawa dia telah menghantar Kamaladewi ke rumah Suraji pada suatu malam sebelum mayat Kamaladewi ditemui. Dari laporan tersebut, pihak polis mula mencurigai Suraji dan mereka telah membuka fail-fail lama mengenai kehilangan wanita di kampung berkenaan. Kebanyakan wanita-wanita yang hilang itu adalah pelanggan Suraji. Pihak polis kemudian terus ke rumah Suraji dan bertanyakan beberapa soalan mengenai Sri Kamaladewi. Suraji mendakwa selepas memberi rawatan, dia telah meminta Kamaladewi untuk pulang ke rumah sebelum waktu maghrib. Namun pihak polis tidak percaya dengan pengakuan tersebut dan mereka telah menggeledah rumah Suraji. Hasilnya, pihak polis menemui banyak barang bukti termasuklah baju, jam tangan dan barang kemas milik mangsa-mangsa yang hilang termasuklah barang Kamaladewi. Oleh yang demikian, Suraji dan ketiga-tiga isterinya telah ditahan oleh pihak polis. Hasil daripada soal siasat mendapati hanya Suraji dan isteri pertamanya Tumini sahaja yang terlibat. Suraji akhirnya mengaku akan apa yang telah dia lakukan. Pada awalnya, dia mendakwa hanya membunuh seramai 16 orang wanita sahaja. Tetapi kemudian dia mengaku telah mengorbankan seramai 42 orang wanita. Pada 27 April 1998, Suraji didapati bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Sementara isterinya Tumini telah dikenakan hukuman penjara seumur hidup. Pada 10 Julai 2008, hukuman pun dilaksanakan oleh pasukan penembak ke atas Suraji. Dia ditembak mati ketika berusia 59 tahun. Permintaan terakhir Suraji pada ketika itu adalah ingin bertemu dan bermesraan buat kali terakhir bersama isterinya. Menurut sumber, sepanjang 10 tahun di dalam penjara, Suraji telah banyak berubah dan bertaubat selain mendalami ilmu agama. Sekian kisah kali ini. See you guys on my next video dan jangan lupa subscribe. Bye.